Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini cikgu akan mengajar matematik tahun 6. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Nur Imla binti Muhammad Osman. Cikgu mengajar di SK Kebun Baharu. Pada hari ini, cikgu akan menyentuh bidang nombor dan operasi tajuk 1 perpuluhan sifat eksplorasi nombor 7 digit. Cikgu berharap pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit dalam nombor dan perkataan. Kedua, murid dapat menentukan nilai digit dan nilai tempat hingga nombor 7 digit. Ketiga, murid dapat mencerakingkan sebarang nombor hingga nombor 7 digit. Dan yang keempat, murid dapat membundarkan sebarang nombor hingga nombor 7 digit. Baik, seterusnya murid-murid boleh buka buku teks muka surat 9. Ya. Dalam buku teks ini hanya satu muka surat sahaja yang menyentuh tajuk nombor 7 digit. Okey, untuk yang pertama, menyebut dan menulis nombor dalam perkataan nombor 7 digit. Di situ diberikan sedikit petikan pendek. Ya. Mari kita sama-sama membaca petikan tersebut. Baik, data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah 2,708,211 orang. Baik, jumlah tersebut tu telah ditukarkan dalam perkataan ya. Okey, seterusnya mereka terdiri daripada 1,391,785 orang murid lelaki dan 1,316,426 orang murid perempuan ya. Jadi murid yang pandai membaca mengikut nilai digit dia, insya-Allah dapat menyebut dengan betul. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu nak membawa anak-anak murid sekalian untuk mengenali rumah nombor. Masih ingat tak lagi rumah nombor? Cikgu rasa mesti anak-anak ingat lagi kan, sebab rumah nombor ini kita kenali sejak dari tahap 1 lagi ya. Baik, rumah nombor kita boleh rumuskan dia secara kumpulan ya ataupun keluarga. Seperti mana yang kamu tahu, rumah nombor terdiri daripada sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juga juta. Kemudian kita boleh singkatkan ya nama-nama rumah tersebut menjadi satu singkatan pendek ya supaya mudah untuk kamu mengingati ya. Baik, sa sama kekal sa, puluh menjadi pu, ratus kita pendekkan menjadi ra, ribu menjadi ri, puluh ribu puri, ratus ribu rali, juta disingkatkan menjadi ju. Jadi bila kita puri, apa puri-puri ni kan? Puluh ribu. Dan rumah nombor tadi tu kita bahagikan ya, oleh kerana ada 7 digit, so kita asingkan dia ya mengikut keluarga. Okey. 10, ratus, 3 digit belakang ni kita kumpulkan, kita himpunkan dia menjadi satu keluarga, dikenali sebagai keluarga biasa. Manakala ribu, puluh ribu dan ratus ribu menjadi keluarga ribu. Dan juta sendiri satu ya, dia berdiri sendiri ya, dikenali sebagai juta. Okey, paparan yang cikgu tunjukkan sekarang ialah jumlah murid lelaki ya.
jumlah murid lelaki daripada teks depan tadi ya. Menyebut nombor dalam perkataan ya, menyebut nombor dalam perkataan. Diberi nombor, so kita nak untuk tukarkan dia menjadi perkataan. Jadi nombor 7 digit tadi tu kita asingkan ya mengikut rumah keluarga tadi tu kan. Ada tiga tadi tu kan. Rumah biasa, rumah ribu dan juta. Jadi kita buat palang. 1, kemudian kita palang, juta. 3, 9, 1. Okey, kita himpunkan dia dalam keluarga ribu. Dan 7, 8, 5 kita himpunkan dia dalam keluarga biasa. Okey, dah nampak kan pengasingan tersebut? Okay. Baik, seterusnya. Itu pengasingan. Oh, cikgu nak masuk juga dalam rumah nombor. Jadi cikgu masukkan je lah. Okey, ke dalam rumah-rumah tersebut ya. 1 pergi juta, 3 pergi rumah ratus ribu, 9 kita letakkan rumah puluh ribu, 1 masuk rumah ribu, 7 pergi rumah ratus, 8 masuk rumah puluh ribu dan 5 masuk rumah sa. Bila kita dah asingkan ya, bila kita dah asingkan mengikut rumah, mudahlah untuk kita menulis nombor tersebut dalam perkataan. Okey, ini dia. Kita dah susun kan? Okey. Jadi kita dah susun, kita bolehlah tulis 1 juta. 1 juta kita buat tulis. 300,000. Ingat, ribu jangan ditulis dahulu. Kita akan tunggu nanti di rumah ribu baru kita tuliskan perkataan ribu ya. Baik, jadi 300 9 apa? 91,000. Di sini kita baru tuliskan ribunya. Dan diikuti dengan 785. Okey. Bila kita dah susun dalam rumah nombor, insya-Allah kita dapat menjawab dengan betul. Baik, satu lagi nombor jumlah murid perempuan ya. Kita asingkan juga supaya mudah untuk murid-murid menjawab dalam perkataan. Jadi 1 palang ikut rumah juta, kelompok juta. Nombor angka 3, 1 dan 6 kita kelompokkan dalam keluarga ribu dan 4, 2, 6 kita kelompokkan dalam keluarga biasa. Kemudian barulah kita tulis dalam perkataan. Ya. Di sini cikgu tekankan perkataan juta dan ribu. Ingat, ribu hanya ditulis sekali. Tak boleh 300,000, 10,000. Tak boleh. Okey, jadi apa yang kita nak buat ialah kita tulis semula 1 juta eja ya. 1 juta 300. 300. 10 tak boleh kita sebut 10. Kita gabungkan dengan ribu tu. Menjadi berapa? 16. 16,426. Baik, selesai ya. Kita menukar dia dalam perkataan. Okey, ini soalan kita, cikgu buat sendiri. Jom kita cuba. 5, 6, 8, 7, 0, 1, 9. Jadi kita nak menjawab di dalam perkataan, kita asingkan dia. So 5 juta, angka 6, 8 dan 7 termasuk dalam keluarga ribu. 019 masuk dalam keluarga biasa. Nampak kan pengasingan tersebut? Jadi mudahlah untuk kita menjawab. Okey. Jawapan ialah 5 juta 687,000. Ingat, ribu, nombor 7. Dekat situ baru selepas tujuh, kita tulis ribu. Kemudian, sifar tak ada untuk ratus, so kita ambil 19. Boleh? Senang kan? Okey, tajuk seterusnya ialah menentukan nilai tempat dan nilai digit. Apa tu nilai tempat dan nilai digit? Pernah belajar kan? Cuma bila masuk ke tahun 6, cuma ada penambahan kepada rumah juta. Baik, kita lihat apa itu nilai tempat. Nilai tempat ditulis dalam perkataan tempat. Tempat di mana kamu tinggal? Jalan. Okey, Belah Raja Wali. Okey. Jadi kita tulis dalam perkataan, bukan tulis dalam nombor ya. Nilai tempat ialah yang tadi kita belajarlah rumah sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juga sa. Okey. Baik, contoh ya. Baik, nilai tempat. Soalan ni dia kata nilai tempat digit 5 bagi nombor 4. 503,291 ialah. Baik, di sini soalan.
Kata kuncinya apa? Nilai tempat. Dia kata nilai tempat. Bukan nilai tempat digit kan? Yang utama ialah nilai tempat. Kena fahamkan tu. Okey, nilai tempat awak gariskan. Kemudian digit 5 gariskan. Dan begitu juga dengan pada nombor. Nombor 5 tu gariskan. Tapi kat sini cikgu masukkan nombor tersebut mengikut rumah dia ya. So 4, 5, 0, 3, 2, 9, 1. Kita fokus kepada nombor 5 itu. Nombor 5 itu berada pada rumah apa? Ya, rumah ratus ribu. Jadi kita hanya tuliskan perkataan ratus ribu sahaja. Ya, jangan tulis nombor sebab dia minta nilai tempat. Tempatnya apa? Okey, faham? Baik. Seterusnya, nilai digit. Tadi nilai tempat, nilai digit. Nilai digit perlu ditulis dalam angka. Angka, ya, angka. Contoh, nyatakan nilai digit 7 bagi nombor 5, 8, 0, 7, 3, 1, 2. So, apa dia punya kata kunci? Nilai digit. Digit berapa? 7. Jadi gariskan 7. 7. So, 7 kalau ikut rumah dia, rumah nombor, ia nilai berapa? Ribu. Jadi belakang dia kita hanya tulis 0, 0, 0. So, 7,000. 7, 0, 0, 0. Mesti ditulis dalam angka. Okey. Tajuk seterusnya ialah mencerakinkan sebarang nombor hingga nombor 7 digit. Cerakin? Apa itu cerakin? Cerai ke? Ya, kita tengok ya. Cerakinkan nombor ya. Baik, sesuatu nombor boleh dicerakinkan mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Kalau istilah cikgu mengajar sudah kita cerai-ceraikan nombor tu mengikut nilai dia, nilai tempat dia ataupun nilai digit dia. Baik, simbol yang digunakan ialah simbol tambah. Kita lihat ya. Baik, cerakin 4, 0, 7, 3, 8, 1, 5 mengikut nilai tempat. Nilai tempat tu. Cikgu suka masukkan dalam rumah nombor supaya kamu dapat jawapan yang tepat. 4 juta, 0, 70,000, 3,800, 15. Bila kita dah asingkan mengikut rumah nombor, jadi kita senang, mudah untuk mengeluarkan jawapan. Oleh kerana nilai tempat, jadi kita perlu menulis perkataan. Ya, perkataan rumah nombor. Jadi 4, kita tulis 4. Nombor mesti kena tulis. Dan kita bawa perkataan juta. J-U-T-A. Kena eja. Tambah. Jangan lupa simbol tambah. Okey, sifar. Dan untuk nilai tempat, sifar mesti ditulis. Ya, sifar perlu ditulis. Okey, sifar apa? Sifar ratus ribu tambah 70,000 eja. 10,000 eja. Tambah 3,000 tambah 800 tambah 1 apa? 10 tambah 5 Okey, selesai. Cerakin ikut nilai tempat. Kita bawa nombornya sekali ya. Okey, selepas itu kita akan corakin pula nombor tadi mengikut nilai digit. Nombor pula, digit. Jadi 4 juta kita tulis 4 juta. Semua belakang dia sifar-sifar. Ya. Tambah 70,000. Cikgu, kosong ratus ribu tak isi, tak buat ke? Untuk nilai digit, sifar di sini boleh kita abaikan. Ya. Kita boleh tinggalkan. Ya. Okey, seterusnya 3,000 tambah 800 tambah 10 tambah 5. Okey. Dan yang terakhir, membundarkan sebarang nombor hingga nombor 7 digit. Kamu telah belajar bundar kepada puluh, bundar kepada ratus terdekat. Ya. Untuk tahun 6 pun masih lagi belajar tentang memudarkan juga. Okey, contoh yang cikgu berikan ialah nombor yang kita nak bundarkan ni bergantung kepada bergantung kepada nombor daripada 0 hingga 4 dan 5 hingga 8. Baik, jika
kita bahagikan kepada dua ya. Okey, kita bayang kumpulan A dan kumpulan B. Ada setengah guru dia akan menggunakan istilah miskin dan kaya. Apa itu nombor miskin, apa itu nombor kaya? Baik, nombor miskin ni ataupun kumpulan A ni cikgu bahagikan kepada terdiri daripada sifar 1, 2, 3, 4. Nombor ini lebih dekat kepada nombor yang berada di bawah ya, dia berada di depannya. Manakala 5, 6, 7, 8, 9 dia lebih dekat kepada nombor yang berada di belakangnya ya. Sebab itulah kita kata bundarkan kepada kita nak tengok yang depan ke ataupun yang belakang. Okey, soalannya bundarkan 1,600,000 kepada juta terdekat. Ingat ya, juta terdekat. Okey, juta terdekat. Okey, 1 juta. So, bila 1 juta, kita akan lihat nombor yang berada di belakangnya iaitu rumah ratus ribu iaitu 6. 6 ni penting tau. Sebab apa? 6 ni lah penentu sama ada kita nak tambah 1 atau kita biarkan saja atau tambah sifar ya. So, jadi 6 berada di kumpulan apa? B. Jadi, bila dia berada di kumpulan B, kita kena tambah 1 pada rumah juta. Okey. Bila pada rumah juta, so kita tambahkanlah 1 tambah 1 menjadi 2. Jadi jawapan yang terbaru ialah 2 juta. Okey. Cikgu harap ya kamu dapat memahami ya semua cikgu tajuk-tajuk yang cikgu ajarkan tadi, sebab ini seperti mengulang kaji pelajaran yang telah kamu belajar di dari tahun 1 hingga ke tahun 5. Oleh itu cikgu harap kamu dapat menjawab ya soalan-soalan yang akan cikgu berikan kepada kamu nanti. Jadi cikgu mohon maaf sekiranya terdapat tutur kata cikgu yang terkasar, ada kesilapan. Cikgu mohon kemaafan dan cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.